Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Solat beberapa orang sahabat dan ahlullah yang masyhur. Mujahid rahmatullahi meriwayatkan keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu an bahawa mereka apabila mereka berdiri bersolat, mereka berdiri seolah-olah sebatang kayu yang terpacak, iaitu tidak ada sebarang pergerakan langsung. Para ulama menulis bahawa Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu an belajar solat pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sementara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat, maka demikianlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bersolat, dan demikianlah pula Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu an bersolat. Sayyidina Sabit radhiyallahu an berkata, keadaan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu an ketika bersolat ialah seumpama sebatang kayu yang terpacak di suatu tempat. Seorang telah berkata, apabila Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu an bersujud, sujud beliau begitu lama dan beliau langsung tidak bergerak-gerak sehingga burung-burung datang hinggap di belakang beliau. Kadang-kadang beliau rukuk begitu panjang, ada kalanya seluruh malam hingga ke subuh beliau habiskan hanya dalam rukuk. Kadang-kadang beliau sujud sehingga seluruh malam berlalu. Ketika berlaku serangan terhadap beliau, satu peluru manjanik telah terkena dinding masjid tempat beliau sedang bersolat. Serpihan pada dinding masjid itu telah terpelanting melayang, lalu terkena bahagian antara halkum dan janggut beliau. Solat beliau tidak terjejas sedikit pun akibat serpihan tersebut. Malah beliau tidak langsung memendekkan lama masa untuk masa yang diambil untuk rokok dan sujud. Pada suatu hari, semasa beliau sedang bersolat, anaknya yang bernama Hashim sedang tidur berhampiran dengan beliau. Seekor ular telah jatuh pada bumbung dan membelit anaknya itu. Anaknya itu terus menjerit. Seluruh hari rumah datang berkejaran dengan hingar-bingar. Mereka telah membunuh ular tersebut. Sementara Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu an masih meneruskan solatnya dengan tenang. Setelah memberi salam, beliau berkata, kedengaran macam bunyi bising, apakah yang telah berlaku? Isterinya menjawab, semoga Allah merahmati kamu. Nyawa anak hampir melaliang, tetapi engkau tidak sedar pun. Beliau berkata, nahas engkau. Sekiranya dalam solat seorang itu memberi tumpuan kepada satu yang lain, bukanlah solat namanya. Sayyidina Umar radhiyallahu an telah ditikam dengan pisau bermata dua yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Sungguh pun darah sentiasa mengalir dan beliau kerap kali tidak sadarkan diri pada akhir-akhir ayat beliau. Namun kala itu pun apabila diperingatkan tentang solat, beliau terus mengerjakan solat dan berkata tidak ada bahagian dalam Islam bagi seorang yang meninggalkan solat. Sayyidina Utsman radhiyallahu an akan berjaga sepanjang malam dan akan mengkhatamkan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat solat. Kebiasaan Sayyidina Ali radhiyallahu an pula, apabila menjelang waktu solat, badan beliau akan menggigil dan wajah beliau akan menjadi pucat. Seorang telah bertanya, apakah yang menyebabkan berlaku demikian? Beliau menjawab, telah tiba masa untuk menunaikan satu amanah yang Allah SWT telah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung ganang. Langit, bumi dan gunung ganang tidak dapat menanggung amanah itu, tetapi saya telah menanggung amanah itu. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.